Balik kepada ayat tadi. Pasal apa dalam ayat tu Tuhan kata wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Tuhan kata, dan belanjakanlah apa yang Allah bagi rezeki kepada kamu sebelum mai mati. Sebelum mati mai kat kita, modok ringankan tangan. Bagi derma, bagi sedekah, dan buat infak fi sabilillah. Pasal Allah kata, fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Pasal Allah kata, manusia apabila menjelang sakaratul maut, bila dia dah masuk dalam zon kritikal, apabila nyawa sudah sampai di gargarah, duk sampai di rengkung nak telucuk keluar, Allah kata manusia yang duduk dalam keadaan kritikal, dalam keadaan nyawa nak telucuk keluar, manusia akan kata, Rabbi, wahai Tuhan aku, laula akhartani ila ajalin qarib. Manusia yang nak mati ni kata, wahai Tuhan, boleh tak boleh tangguh saat kematian aku ni. Siapa abang ni? Allah abang, bukan Nabi abang. Kalau Nabi abang, kita boleh tanya lagi, sahih ke hadis tu? Ini bukan Nabi abang, ini Allah abang. Di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Munafiqun, ayat 10. Allah kata setiap manusia yang duduk dalam zon kritikal, dia nak mati dalam sedetik, 2 detik lagi. Dia nak mati dalam 5 second lagi. Pada waktu tu manusia ni akan kata, Rabbi, wahai Tuhan aku, laula akhartani, tak boleh kau tangguh saat kematian aku ni. Aku bukan minta setahun, aku bukan minta sebulan, aku bukan minta seminggu. Bagi kat aku sejam aja. Jangan bagi aku matilah ni. Sejam aja bagi kat aku. Fa as-saddaqa. Aku nak bagi sedekah. Dalam banyak-banyak amal ibadah yang ada, orang yang nak mati ni Tuhan kata, dia minta tangguh saat pasal nak bagi sedekah. Dia tak minta dekat Tuhan, ya Allah bagi saat aku tak buat haji lagi, aku nak pergi buat haji. Ya Allah bagi saat aku tak semayang duha lagi, aku nak semayang duha. Dia tak kata ya Allah tangguh saat. Dia tak kata hal lain, tapi dia kata apa? Fa as-saddaqa, aku nak sedekah. Wa akum minas salihin, aku janji lepas ni aku jadi orang baik. Ulama tafsir kata apa? Kerana sedekah ni tuan-tuan, pahala cukup besar. Sedekah ni pahala dia cukup besar. Ringan-ringankanlah kita untuk bersedekah, kerana kita akan tahu kebaikan dia lepas kita mati. Banyak hadis Nabi kata apa? Manusia ni kalau masih hidup atas dunia, dia biasa bersedekah bisyiqqi tamrah, secebis kurma. Bukan segantang, bukan sekilo, bukan sebiji kurma. Bisyiqqi tamrah, secebis kurma. Sebiji kurma tu koyak, bagi sebelah aja. Kalau atas dunia tu dia biasa koyak kurma, bagi sebelah aja, cukup untuk menghalang muka dia daripada kena neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikian besarnya ganjaran pahala yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang yang sanggup infak fi sabilillah. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anha, kata dia, annaha ja'at an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat ya nabiy Allah, laysa li syai'un illa ma adkhala alayya Zubair, fahal alayya junah an ardakha mimma yudkhilu alayya? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, irdakhi mastata'ti wa la tu'i fayu'i Allahu alaik, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim.
Daripada Asma binti Abi Bakr. Siapa dia Asma, tuan-tuan? Ipang Nabi. Dia dua beradik dengan Aisyah. Asma satu hari pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Nabi Allah. Tuan-tuan tengok adab. Nabi tu ipang. Tapi dia panggil apa dekat Nabi? Ya Nabi Allah. Kan? Kita ni, ya Allah, kawan kita tu sama kita sekolah rendah dulu. Tapi hari ni kawan kita jadi imam masjid. Kita panggil ya kata. Kita panggil ya. Nak panjang sikit panggil pun, oi mai kena kopi lu. Ya Allah. Dia tak tahu hormat orang. Betul lah dulu dia kawan kita sekolah rendah, tapi hari ini dia imam masjid. Satu hormat kena bagi kat dia. Satu hormat kena bagi kat dia. Apatah lagi depan orang. Apatah lagi depan orang. Kita kena tunjuk hormat kita dekat dia. Sebab dia imam hari ini. Kita panggil kita panggil mak tak pagi. Pergi sembang pula dengan orang. Kata, pira dulu duduk mandi sungai dengan aku tu. Teruk betul kita hari. Kita ni jadi jenis orang yang macam bedui. Dia jadi kasar, dia jadi leceh. Asma binti Abi Bakr, ipang Nabi, pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil, ya Nabi Allah. Dia panggil, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah. Laisa li syai'un illa ma adkhala alayya Zubair. Dia kata, tuan tahu saya bukan orang senang. Apa yang ada dalam rumah saya ni adalah yang Az-Zubair, suami saya, bawa balik. Suami dia siapa dia? Az-Zubair bin Al-Awwam. Suami dia. Anak dia Abdullah bin Az-Zubair diambil oleh Nabi jadi anak angkat Nabi. Sebab Nabi dengan Aisyah tak ada anak, Nabi ambil anak Asma dengan Az-Zubair, nama Abdullah bin Az-Zubair. Nabi ambil jadi anak angkat dia, yang akhirnya dia dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Okay. Asma kata dekat Nabi, dia kata, ya Nabi Allah. Dia kata, tuan tahu saya bukan orang senang, tak banyak benda dalam rumah saya. Hak ada dalam rumah ni hak suami saya Zubair bawa balik mai. Fahal alayya junahun an ardakha mimma yudkhilu alayya. Dia kata, saya nak tanya satu, jadi berdosa tak saya? Pasal kami ni orang susah, makanan pun tak ada banyak simpan dalam rumah. Hak duk ada ni hak suami bawa balik mai. Berdosa tak kalau hak suami bawa balik tu saya ambil sikit untuk bagi sedekah ke orang yang lagi susah? Tuan-tuan, cuba tengok. Susah dah, Asma ni susah dah. Hati nak tolong orang susah tu ada. Dia pergi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Nabi Allah, saya ni susah. Barang hak suami saya bawa balik ni, kalau saya ambil sikit, ambil ala qadar, kerana nak tolong orang yang lagi susah. Fahal alayya junah, adakah saya ni jadi berdosa? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, irdakhi mastata'ti. Nabi kata, bagilah takat mana yang mampu. Nabi kata, bagilah takat mana yang mampu. Nabi kata, wala tu'i fayu'i Allahu alaik. Nabi kata, hang jangan berkira dalam nak buat baik. Nabi kata, wala tu'i, hang jangan berkira kalau nak buat baik. Fayu'i Allahu alaik, takut kerana hang berkira nak buat baik, Allah berkira dengan hang. Nabi kata, kalau nak buat baik jangan fikir 10 kali. Pasal apa? Kalau kita fikir 10 kali, makna kita ni jenis berkira. Kalau hang berkira dalam hal nak buat baik, kalau Allah berkira dengan hang susah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Belakang sana, saya bukan jual buku.
belakang sana pihak Masjid Sultanah Bahiyah ada sediakan tabung untuk bantu saudara-saudara kita, kawan-kawan kita di sekitar Sik dan Baling yang susah lah ni, dengan kejatuhan harga getah yang teruk ni. Ramai susah ada di sana. Depa saudara kita, depa adik-beradik kita, depa kawan kita. Pihak masjid mengambil inisiatif buat tabung di belakang tu. Saya lagi nak keluar, boh sikit. Pasal apa? Kita dah baca ayat Quran, kita dah baca hadis tentang anjuran suruh bersedekah tolong. Kita terus praktik benda ni. Mudah-mudahan menjadi pelindung kita daripada api neraka. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 12. Bahrul Mazi jilid 12. Muka surat 194. Muka surat 194, masalah makan bawang masak. Tak habis lagi bawang ni. Bulan lepas bawang, bulan ni pun bawang lagi. Cuma bulan lepas kita baca tajuk bawang mentah. Bawang mentah kalau makan dilarang kita ke tempat-tempat ibadah, masuk masjid dan sebagainya. Malam ni dia nak sambung sikit lagi tajuk bawang ni. Dia kata makan bawang dan masuk dalam perkumpulan orang ramai, apa hukumnya? Bukan masuk masjid, masuk tempat orang ada ramai. Masuk masjid bulan lepas. Yang ni cerita bukan masuk masjid, kita pergi ke tempat orang ramai duk ada. Dia kata, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, telah berkata Al-Qadhi, dan diqiaskan oleh ulama atas hukum masuk masjid itu juga, maka makruh kita masuk ke perkumpulan sembahyang yang lain daripada masjid. Dia kata, kalau kita makan bawang mentah, bau mulut kita busuk. Kita bukan sahaja dilarang masuk ke dalam masjid, kita juga dilarang pergi ke tempat orang ramai, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Seperti dia kata tempat sembahyang hari raya. Sembahyang raya di mana tuan-tuan? Sembahyang raya, sembahyang raya disunatkan dibuat di padang. Kita ada buat sembahyang raya di padang? Dah. Pasal apa? Pasal padang tak ada aircon, kita kata. Tak buat dalam masjid. Tapi zaman Nabi SAW, sembahyang raya dibuat di padang. Apa tujuan dia? Sebab Nabi nak gather, Nabi nak himpun semua orang suruh mai, termasuk perempuan-perempuan yang haid. Tu buat masjid, dia tak boleh masuk, pada luar dan sebagainya. Pergi buat atas padang, semua dah ada. Pasal apa? Pasal dia sembahyang besar. Sembahyang, walaupun sunat, tapi dia satu perhimpunan besar sempena hari raya. So orang makan bawang, kena pambat juga. Dia nak main, dia dengar bau bawang, angkat pelepahnya bagi belakang dia. Begitu. Apatah lagi kalau dia baru ke darah rokok. Kalau kita raya ni mau hantar steamroll pergi gelek dia. Begitu. Dan juga dilarang orang yang makan bawang dan bermulut busuk itu daripada sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah zaman Nabi SAW, sembahyang jenazah buat di mana tuan-tuan? Zaman Nabi. Sembahyang jenazah buat di rumah. Kecualilah ada beberapa orang sahabat yang jenazah dibawa ke masjid dan disembahyangkan di masjid. Itu sebab apabila Aisyah radhiyallahu anha pada hari kewafatan seorang sahabat, Aisyah minta supaya dibawa mai ke masjid sembahyang. Ada sebahagian sahabat lain objek, bantah apa yang diarahkan oleh Aisyah. Mereka bantah. Pasal apa? Pasal mereka kata selama ni zaman Nabi SAW sembahyang jenazah buat di rumah, tak pernah Nabi buat di masjid. Aisyah sudah hot. Aisyah kata apa? Hampa lupakah ada dua beradik meninggal, Nabi bawa mai di masjid sembahyang? Aisyah kata. Dimaksud dia apa dia? Sembahyang jenazah boleh dibuat di rumah dan boleh dibuat di masjid. Tidak jadi kesalahan. Bahkan hari ini orang mau buat main masjid supaya lebih selesa untuk kawan-kawan tumpang sembahyang.
Jadi dia kata kalau sembahyang jenazah tu buat di rumah, Syekh makan bawang ni tak boleh juga je. Balik leceh ni makan bawang ni. Dan daripada tempat-tempat perkumpulan ibadah yang lain sama juga, begitu jugalah tempat perkumpulan mengaji, menuntut ilmu, berzikir, kenduri dan sebagainya. Dia baru sudah kena bawang, dia main nak makan kenduri, kena ligan. Tak boleh. Maksud dia nak abang apa tuan-tuan? Dia nak abang jangan buat benda yang boleh menimbulkan ketidakselesaan orang lain. Dia nak abang yang tu. Bukan masalah bawang tu sangat. Masalah apa juga benda yang boleh jadikan orang lain tak selesa dengan kita. Elak. Pasal apa? Pasal kita boleh menyebabkan orang marah kita. Dan kita mengganggu keselesaan orang. Baik. Dan tiada dihubungkan dengan masjid itu akan pasar-pasar dan seumpamanya. Dia kata, tapi kalau Syekh makan bawang ni, dia nak pergi melilau di Nat ke? Nat tau Nat. Orang boleh panggil Nat. Di Nat ke, di Pekan Hari ke, di Pasar Malam ke, yang tu tak dilarang. Itu memang tempat jahanam ya. Hampilah, hambau apa pun, hampilah. Itu memang tempat, memang kelang kabut punya tempat. Saya dapat sukan peninjau pasal malam ni. Dia peninjau, dia bukan pergi beli apa pun, dia pergi tinjau ya. Daripada lepas maghrib dia pergi sampai tutup pasal malam baru dia balik. Bini dia kata, abang beli apa? Tak beli apa. Pasukan peninjau pasal malam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Masalah dia kata, makan dengan tiada menghabiskan apa yang dimakan. Yang ni kita duk baca bulan lepas, dia kata apa, kalau makan ni jangan tinggal sebiji nasi pun. Pasal apa? Pasal takut di butir nasi itulah ada keberkatan. Dia mai lagi tajuk baru lepas ni, dia kata apa, kalau pinggan tu ada bekas kuah, dia suruh apa? Suruh palit. Dia mai pula malam ni, dia kata makan dengan tiada menghabiskan apa yang dimakan. Maksud dia apa? Maksudnya dalam kes, bukan kes makan nasi, dia suruh tinggal nasi dah. Ini dalam kes orang jamu kita, orang hidang kita, karipap 10 biji. Jangan sentai 10-10 tu. Itu maksud dia. Dia tak sama. Ini kes dia lain sikit. Ini kes lain sikit. Ini bukan kes nasi sepinggan kita tu. Bukan. Ini kes orang main letak kat kita popiah goreng 10 biji. Jangan duk ingat kata saya ni kenyang dah, tapi duk ingat Ustaz Samsuri abang ni. 10 biji popiah tu selesai kat kita seorang. Jangan. Ini tajuk dia. Dia kata pada hukum syarak kita, maka sayogialah seseorang yang makan ataupun seseorang yang minum tidak menghabiskan apa-apa yang dimakan dan apa yang diminum. Ini. Supaya boleh menolong, mengenyangkan ataupun memuaskan dahaga orang yang kemudian daripada kita. Tuan rumah, kita pitah abang dulu kat dia, dia pun tak bersedia. Kata tengok kereta kita sampai, turun 5 beranak. Dia takkan tak jamu apa, orang mai buka-buka peti air, karipak segera. Ada 2 bungkus, 5 biji. Anak-anak pesan dah, anak-anak tamak ni saat ni kami balik sekolah harap petang nak makan karipap ni. Dia duk ingat anak dia pesan, tapi 5 orang turun satu kereta ni pun nak kena layan juga tetamu. Dia pun penaiklah belanga, goreng 10 biji karipap ni. Masa boh dalam pinggan nak pergi hidang dekat kita ni, dia memang dalam hati dia minta jangan bagi apa-apa habis lah, kesian kat anak ni. Anak balik sekolah harap nak makan, duk minta. Syekh ni main mengaji malam ni, dia mengaji tak dah habis, siapa kata telefon dia balik. Dia tak dengar cerita ni bagi habis. Jadi dia dah nampak karipap 10 ni kalau tak habis, keberkatan mungkin ada dalam karipap yang tinggal. Dia mengaji takat tu aja. Inilah masalah dia kata. Ni, dia nak beritahu kat kita ni. Dia kata kalau kita mau ingat ada orang kendian daripada kita nak makan lagi ni, karipap 10 biji ni, kita ambil sebiji sudah. Mungkin anak dia nak makan. Mungkin siapa kan lagi dia duk taruh, mungkin ada lagi orang lain nak makan benda ni. Dia kata istimewa pula ada orang yang nak mengambil berkat dengan memakan barang yang lebih daripada yang dimakannya itu. Mungkin makanan ni, tiap-tiap makanan itu ada keberkatan. Jadi mungkin ada orang lain pun nak tumpang keberkatan makanan itu. Dia kata kita mau ingat dekat orang lain sama. Bermula pekerjaan yang demikian itu, dia kata sunat juga. Kita tak habis 10 biji karipap itu sunat, dia kata. Dalam kes ni, dalam kes benda yang dihidang berbentuk yang macam ni.
dengan dalil Nabi SAW buat yang demikian itu, sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Katanya an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu yaqul nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Ayyub. Ini kita beritahu bulan lepas. Diriwayatkan oleh satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur alim, namanya Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Kata dia, singgah tinggal sebentar Nabi sallallahu alaihi wasallam atas seorang sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Cerita Abu Ayyub Al-Ansari. Biar Nabi sampai Mekah, sampai ke Madinah, orang Madinah pakat tunggu ni, pakat nak semawa Nabi tidur rumah mereka. Sebab Nabi mai tak ada tempat nak duduk lagi. Jadi masing-masing faham Nabi ni nak kena ada satu tempat berteduh. Masing-masing nak offer rumah mereka untuk dijadikan tempat transit Nabi, sementara nak ada rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakat berebut. Dalam riwayat cerita ni, bila sampai sahaja unta Nabi ni, pakat duk pegang tali kekang unta ni, tali hak duk kekang mulut unta ni, pakat duk pegang, duk nak lawan tarik, nak ajak Nabi pergi rumah mereka. Nabi lepas unta dia. Nabi kata, biar pergi unta ni pergi pilih mana dia nak duduk. Unta ni jalan cedik rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Sampai depan rumah, dia lipat lutut, dia duduk situ. Nabi pun bagi tahu dekat semua orang. Nabi kata, aku ikut barang aku pergi ke mana. Nabi kata, maka rumah Abu Ayyub Al-Ansari menjadi rumah pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan pergi, dia ada satu museum di Madinah tu, arah kiblat Masjid Nabawi tu, duk nampak ada satu museum di situ. Dia panggil Museum Turki, dia panggil. Boleh pergi, kalau tuan-tuan saja berjalan kaki pergi pun boleh. Satu museum tu dia cerita pasal hal ehwal Madinah, sejarah Madinah, segala benda ada di situ. Ada gambar kesan runtuhan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Depa ada gambar depa simpan di situ. Boleh pergi tengok. Nabi SAW duduk di rumah satu sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Dan dia ni orang hebat, tuan-tuan. Kita kata apa? Umur 80 turun perang. Umur 80. Kita 58, ngaji tak mai dah. Abu Ayyub Al-Ansari umur 80. Dia bagi idea kepada Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, Khalifah pertama kerajaan Bani Umayyah. Abu Ayyub bagi idea. Dia kata, ya Amirul Mukminin, saya cadangkan kita pergi serang Konstantin. Konstantin ni di mana, tuan-tuan? Istanbul, Turki ni. Masa tu di bawah pemerintahan Parsi. Dia kata, saya mencadangkan kita hantar pasukan tentera, kita pergi serang dan kita tawan Konstantin. Abu Ayyub Al-Ansari umur 80 cadang, dan dia kata, kalau Amirul Mukminin buat benda ni, saya nak pergi. Semangat ke orang tua ni, Muawiyah bin Abi Sufyan siap pasukan tentera dengan diketuai oleh anak dia Yazid bin Muawiyah yang jadi khalifah lepas dia ni, dan Abu Ayyub Al-Ansari ikut sama. Dan dia meninggal di sana. Makam dia ada di sana pada hari ini. Abu Ayyub Al-Ansari. Nabi SAW mai ke Madinah, Nabi duduk rumah dia. Pada waktu datang berpindah Nabi SAW daripada Mekah ke Madinah itu. Dan jadilah Nabi SAW duduk tinggal pada tingkat bawah rumahnya. Rumah zaman tu pun ada 2 tingkat. Duduk heran pula. Mereka masa tu saya duduk heran lah. Tanah liat aja, rumah tanah liat saja. Tapi tanah liat bila dah keras, dia jadi macam semen. Dia jadi macam semen. Dan dia pula negeri kurang hujan. Kan kita baca hadis Madinah kena kemarau. Nabi baca khutbah. Tiba-tiba bangkit satu badui. Dia kata, ya Rasulullah, ni habis semua ni. Menatang pun, pokok-pokok pun habis jadi kuning. Tolong doa dekat Allah bagi hujan turun. Nabi pun terus angkat tangan minta, ya Allah turunkan hujan. Ada setengah riwayat kata kejadian tu berlaku di
Lah ni dia buat masjid di situ, Masjid Al-Ghimamah. Kita pergi Madinah, kita menghadap ke arah Masjid Nabawi. Kalau kita daripada Hilton Hotel ni menghadap Masjid Nabawi tu, sebelah kanan ni, habis bangunan masjid tu ada bangunan terasin daripada Masjid Nabawi tu. Dalam tu ada satu masjid dekat dengan Masjid Umar Al-Khattab tu, ada satu Masjid Al-Ghimamah. Dia panggil Ghimamah ni maksud apa tuan-tuan? Ghamam, awan mendung. Awan mendung.